Bila kita menulis esei sejarah, penting sumber. Dari ciri-ciri sumber sejarah. Pertama, sumber sejarah ada dua. Sumber pertama ataupun sumber primer. Yang kedua, sumber kedua ataupun sumber sekunder. Dan kita ada sumber ketiga ataupun tertier ataupun sumber lisan. Bila kita sebut sumber, ada tiga perkara penting seperti yang saya jelaskan tadi. Sumber ini mestilah berdasarkan kepada fakta yang tepat dan benar. Jadi bila kita menulis esei, kita pastikan fakta yang kita tulis itu berdasarkan kebenarannya, tepat dan benar, dan kita boleh buktikan. Kedua, penting dan bermakna. Fakta yang kita gunakan, yang kita jelas itu penting dan memberi makna kepada peristiwa yang hendak kita jelaskan. Dan yang ketiga, sumber ini juga akan memberikan sebab dan akibat daripada peristiwa yang kita jelaskan. Ini sama ada tentang tempat, tentang ekonomi, tentang sukan ataupun tokoh yang hendak kita kaji. Okay, mestilah berdasarkan kepada tiga sumber ini. Sumber pertama, sumber kedua, sumber yang ketiga, itu sumber lisan. Esei yang baik mesti mempunyai 5 sumber pertama. Jadi, untuk menghasilkan sumber pertama ini, kita kena faham dulu. Okay, mana kita nak dapatkan sumber pertama ini? Okay. Bila kita sebut sumber pertama, sumber pertama dikenali sebagai sumber primer. Apa dia sumber pertama? Iaitu bahan asal ataupun kumpulan sumber yang masih asli yang belum ditafsirkan dan ditulis semula. Itu sumber kedua. Okay, ini sumber asal yang belum digunakan. Okay, misalnya dalam bentuk kertas, dokumen, surat menyurat, misalnya, fosil, artifak dan juga keterangan lisan. Contoh sumber pertama, surat peribadi. Okay, surat pelantikan, sijil yang diterima, okay. Surat beranak, okay. Kedua, diary. Setengah orang dia ada mencatatkan, okay, mencatatkan. Diary itu catatan harian dia. Okay, itu boleh dijadikan sebagai sumber pertama. Fail rasmi jabatan, Selangor report misalnya, report-report tertentu yang ada sejak zaman British lagi, fail rasmi jabatan, minit mesyuarat, surat menyuruh laporan tentang sesuatu rancangan yang telah dibuat. Okay, itu semua adalah sumber pertama yang boleh kita perolehi untuk mengukuhkan esei kita. Sebab sumber pertama sangat penting. Kita mesti ada 5 sumber pertama untuk membolehkan kita mendapat markah yang baik. Okay, termasuk juga manuskrip yang belum dicetak, batu bersurat dan sebagainya. Itu adalah sumber pertama. Okay, biasanya kita boleh dapat daripada surat menyurat, sijil, diary, yang milik individu tersebut. Tokoh banyak tentang ini. Kalau kita nak cerita tentang pencapaian tokoh tersebut, sudah pasti dia mempunyai banyak sijil yang dia dapat. Contoh, itu satu sumber pertama. Mungkin kita boleh lihat dari segi laporan akhbar, tentang peristiwa yang berlaku. Akhbar dia boleh jadi sumber pertama, sumber kedua. Okay, berdasarkan, kalau akhbar itu berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku, pelancaran tentang sesuatu peristiwa, okay, pelancaran, perasmian dan sebagainya. Jadi kita boleh ambil itu, kita berjadikan dia sebagai sumber pertama terhadap kajian yang kita buat. Okay, bahan yang dalam bentuk fosil, artifak, kertas dan keterangan lisan. Keterangan lisan juga boleh masuk pada sumber yang pertama. Okay, bahan yang belum diolah dan dicetak, bahan yang bersifat asli dan belum ditafsirkan oleh mana-mana penulis. Contoh sumber pertama, diary, surat peribadi, fail rasmi jabatan, batu bersurat, manuskrip yang belum dicetak. Okey, sumber lain ada fosil. Fosil itu adalah tinggalan haiwan ataupun tumbuhan yang wujud pada masa lampau. Jadi kita tak gunakan ini untuk kaji khusus kita ni. Okey, artifak atau bahan-bahan ciptaan pada zaman lampau seperti pisau, kapak dan juga pinggan mangkuk. Dan banyak kita guna kalau kita ada adalah manuskrip seperti bahan tulisan tangan yang disediakan untuk dicetak dan diterbitkan. Saya akan jelaskan dalam siri yang kedua nanti bagaimana kita nak memperolehi sumber pertama ini secara online. Okey, sebab kita menghadapi kekangan sekarang ini untuk menemui orang sumber ataupun pergi ke satu tempat akhir dan sumber internet juga kita boleh memperolehi sumber pertama ini. Jadi pelajar tak perlu risau. Okay, kita boleh ada cara untuk kita mendapatkan sumber pertama ini yang percuma, yang murah, yang boleh membantu kita dalam menghasilkan satu esei yang baik berasaskan kepada sumber yang sah yang saya katakan tadi. Kesahannya boleh dibuktikan. Ini berdasarkan website-website yang autentik. Ini website ataupun laman web rasmi kementerian, jabatan dan sebagainya.